أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذلك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وذلك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat. Kita terlihat muka pertama, penawar bagi hati. Bermula ini kitab penawar bagi hati. Nama kitab penawar. Penawar ni kalau kita cakap bahasa kita sini, kau panggil apa? Ubat hati. Maka bagi orang-orang baru belajar, bagi orang nak bersih ke hati, bagi orang nak mencucikan hati dia, mesti belajar kitab ni. Tu pakaian kita bersih hari-hari, kita cuci hari-hari pakaian kita. Tapi hati kita, adakah kita bersih hari-hari? Adakah kita tak bersih? Mana kitab pun? Dia cikgu, dah ibu, kitab pun. 3,5 juta. Saya ada kitab je baik. Tu. Penawar bagi hati. Mana ini kitab penawar bagi hati. Menghimpun akan dia kan penawar bagi hati oleh kitab penawar bagi hati ni, oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi. Al-Indonesiyu. Tu Al-Mandiliyu. Kuwaidamu talabatil ilmi syarifi. Tu Syekh Qadir. Masyhur Syekh Qadir Al-Mandili. Maka Syekh Qadir ni ialah guru besar pada Mekah dahulu. Dia mengarang kitab ni kat Mekah. Tu dia Syekh Qadir Al-Mandili. Kuwaidam talabatil ilmi syarif. Kuwaidam, dia datang dengan lafaz tasghir. Tasghir ini memperlekeh.
Tu Khuwaidam. Nah, Hurairah, Khuwaidam. Sedikit Qadam. Qadamnya lekeh bagi segala penuntut-penuntut ilmu yang mulia. Fil haramil Makki, pada tanah haram Mekah. Pada tanah haram yang dibahasakan pada negeri Mekah. Harami itu tanah haram Mekah. Tengok, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Bismillah itu dengan nama Allah. Mana ku mulai akan kitab ini dengan nama Allah. Allah mana? Ar-Rahman, yang maha pemurah. Yang maha pemurah, yang sangat murah. Apa sangat murah? Yakni yang sangat memberi akan segala hambanya. Sama ada hamba yang mukmin atau yang kafir. Allah Ta'ala sangat memberi. Tak kira siapa-siapa pun. Allah Ta'ala bagi rezeki dengan sifat Ar-Rahman. Bukannya bagi rezeki dengan sahabat hamba taat kat dia, dan bukan menarik ke rezeki dengan sahabat hamba tu deraka kat dia. Tak. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita dengan sebab Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Karena makna Ar-Rahman, Al-Mun'imu bijalailin ni'ami. Tuhan yang bernikmat dengan sebesar-besar nikmat. Seperti memberi rezeki, memberi kesihatan, memberi kita nyawa peh ni. Nah, semua tu dengan Ar-Rahman, dengan sifat Ar-Rahman Allah. Tu makna Ar-Rahman, Al-Mun'imu bijalailin ni'ami. Maka dikatakan sifat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman ni dikatakan sifat retah, sifat perintah. Allah Ta'ala merentah akan segala hamba dengan Ar-Rahman. Rentahan apa? Rentahan jismani, rentahan tubuh badan kita ni. Nah, rentahan jismani, Allah Ta'ala bagi makan kat kita, bagi sihat kat kita, dan bagi apa saja boleh kita berjalan kat tu kat ni. Bagi kereta, bagi rumah, bagi apa, dengan Ar-Rahman ni lah. Tu dia. Tu mana Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim, yang mengasihani, yakni yang buat baiklah ya Allah akan hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat. Dalam negeri akhirat. Kalau gitu, makna Ar-Rahim, Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'ami. Tuhan yang bernikmat dengan sehalus-halus nikmat. Nikmat yang paling halus sekali. Seperti Allah Ta'ala bagi nikmat Islam, nikmat iman kepada orang beriman. Nah, maka nikmat Islam, nikmat iman ni mengada Allah Ta'ala bagi sehalus-halus nikmat. Bukan halus ini mana kecil ke dah. Tu Allah Ta'ala bagi nikmat ni pada kita ni. Nah, itulah perkara yang bagi kita tidak ada harga. Sehingga kita baca satu doa Nabi, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa hiya min a'zamin ni'am, atau wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah, atau biha minan ni'mah. Maka siapa dia bacakan doa ini ni selepas daripada dia semayang, tiap-tiap waktu semayang, tiap-tiap kali dia sembahyang, selalu lepas sembahyang, selesai sembahyang, lepas doa apa tu ini dia baca tadi. Nah, maka ilmu dia tu payah lupa. Ilmu yang ada dalam diri dia tu susah nak lupa. Kerana kita selalu memujikan Allah Ta'ala. Nah, amantu billahil wahidil ahadil haqq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwa. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wa hiya min a'zamin ni'am, atau wa huma min a'zamin ni'am wa kafa biha min ni'mah, atau wa kafa bihima minan ni'mah. Mulazamah siapa dia baca doa ni tiap-tiap kali lepas semayang, lepas doa, dia baca doa ni, insya-Allah ilmu dia tak akan lupa. Yang kita lupa pasal kita tak ingat. Tak. Kalau baca semuanya dia diam. Tu dia. Tu. Jadi
Sifat Ar-Rahim ni Allah Ta'ala buat baik kepada hamba yang mukmin pada negeri akhirat. Maka kerana apa kau dikaitkan dengan akhirat? Kerana akhirat tu dah yang zahir. Adapun di atas dunia ni buat baik Allah terhadap orang mukmin tidak zahir, tidak nyata. Adapun di akhirat Allah nyata. Satu saja yang bagi ke orang mukmin di atas dunia ni, nikmat bagi orang mukmin dah dari satu saja. Adapun yang ada lagi nak bagi orang mukmin 72 lagi di akhirat nanti. Di akhirat lagi 72 nikmat lagi nak bagi kepada orang mukmin. Lalu tu panggil lafaz Ar-Rahman amun fil lafzi khassun fil makna. Lafaz dia ni umum. Lafaz dia umum, meratai. Dia bagi rezeki ni tak kira siapa-siapa pun. Dia bagi kepada orang yang orang yang beriman, orang yang taat kepada dia, orang yang berdosa, orang yang apa saja, bagi semua. Itu Ar-Rahman amun fil lafzi. Nah, tapi khasun fil amun fil makna, khasun fil lafzi. Ya, tu dah. Nah, khasun fil lafzi, amun fil makna, pada makna dia umum, dia bagi semua. Tapi makna dia khas. Apa khas? Ar-Rahman tertentu bagi Allah Ta'ala saja. Bagi Allah Ta'ala saja. Tu. Jadi kita nak letak nama orang nama Ar-Rahman tak boleh. Kena kata Abdul Rahman boleh. Abdul Rahman boleh. Tapi nak letak Ar-Rahman tak boleh. Kerana Ar-Rahman khasun. Khasun fil lafzi, amun fil makna. Lafaz dia tu khusus tertentukan bagi Allah. Allah saja Ar-Rahman. Lafaz dia, tapi makna dia meratai, semua dia bagi. Orang mukmin dia bagi, kafir dia bagi, beriman dia bagi, orang berdosa pun dia bagi. Dia tidak kecuali orang siapa-siapa pun. Tu Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Ada khasun fil lafzi, amun fil makna. Dan lafaz Ar-Rahim pula, lafaz Ar-Rahim amun fil lafzi, khasun fil makna. Mana lafaz Ar-Rahim bolehlah siapa nak letak nama apa, nama Rahim boleh. Nama apa? Nama Rahim boleh. Pasal lafaz dia umum. Nak letak kat anu boleh, kat ni boleh. Tak payah kita kata Abdul Rahim. Sebab tu ada orang kita nama Abdul Rahim, tapi masa panggil Rahim, Rahim, Rahim. Lafaz dia umum, tapi makna dia khasun. Khasun fil makna. Makna dia tertentukan bagi orang mukmin saja. Maka Ar-Rahim ni Allah Ta'ala tak bagi kepada orang kafir, bahkan dia bagi kepada orang mukmin saja. Maka bagi bila? Di akhirat nanti. Allah SWT cahai nailuk na. Luk akhirah. Luk dunia ni kamehan. Dunia ni tak bagi. Kalau dia bagi pun tak zahir. Dia bagi tak zahir. Hanya zahir sungguh ti ialah di akhirat nanti. Itu zahir. Sehingga sekecil-kecil iman, sekecil-kecil iman, sekecil-kecil iman, Allah Ta'ala akan balasnya 10 kali ganda dunia ni. Siapa dia ada dalam dunia, dia meninggal dunia hal keadaan iman dia sekecil-kecil iman, besar semut yang kecil. Dia meninggal ke dunia, dia mati, hal keadaan dia tu iman dia sekecil-kecil iman seperti semut yang kecil. Halus ya iman dalam diri dia. Maka Allah Ta'ala akan balas kepada dianya ialah syurga pada dia tu 10 kali ganda dunia ni. Dunia bukan rumah kita dah. Dudukkan tempat duduk kita sekarang ni, kita tengoknya adalah 1 ekar. 1 ekar. 1 ekar ni 2,500. Tak ada dah rumah 2,500 ni. Besar. Orang panggil Mahasekti lah tu. Nah, ada mahligai, ada karahat. Mahligai ni karahat. Bahasa Siam panggil karahat. Bahasa kita panggil mahligai. Rumah yang besar, ada cukup lekat dalam tu. Nah, bukan rumah dah, 1 kota besar, mahligai. Dalam dunia ni. Tu pun menunjuk kata kaya dah kita tu. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi kepada orang mukmin yang sekecil-kecil iman
10 kali dunia ni. Ganda dia. Itu zahir di akhirat nanti. Adapun di atas dunia, buat baik Allah tidak zahir. Maka ada jugalah berkata oleh setengah ulama, setengah daripada Allah Ta'ala buat baik kepada orang mukmin di atas dunia ni ialah Allah Ta'ala menggandakan semayang kita. Kita semayang 5 waktu, akan tetapi digandakan sampai 50 waktu. Digandakan semayang kita tu sampai 50 waktu. Padahal kita semayang 5 waktu sehari ya? Tapi dilipat ganda semayang 50 waktu tu pahala dia. Itu semayang fardu saja. Ada semayang lain lagi? Itulah. Tapi yang tu tidak zahir. Kerana dunia ni bukan tempat zahir. Allah Ta'ala nak ambil balasan akhirat, letak dah dunia, tak cukup. Tak cukup, tak muat panggil. Tak penuh. Tak muat. Bukan tak muat. Bukan tak penuh. Tak muat, tak teluk. Nak ambil balasan akhirat, mari balas atas dunia ni, bukan tepat dia. Sebab tu tak zahir. Tu bismillahirrahmanirrahim tu. Lalu itulah di dalam bismillah Allah nama bagi zat. Ar-Rahman nama bagi sifat rentah. Rentahan jismani. Rentahan tubuh badan kita ni. Ar-Rahim nama Allah rentahan rohani. Rentahan rohani kita. Yang kita berjalan hari-hari itu berjalan dengan roh. Kalau roh kita baik, diri kita baik. Nah, kalau roh kita cantik, zahir pun cantik lah. Tapi ada juga, ada juga zahir cantik, roh tak cantik. Ada macam tu. Tapi kalau Allah Ta'ala naknya, zahir dan batin kita jadi baik. Bukan zahir sahaja, bukan batin sahaja. Itu dia. Baik, segala puji bagi Allah. Maka segala puji maklumlah. Segala puji yakni segala puji yang 4. Segala puji iaitu segala puji yang 4. Puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi hadis. Puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi hadis. Tu segala puji. Puji yang 4. Segala puji yakni puji yang 4, puji qadim bagi qadim, yakni puji Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala sendiri. Seperti Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri dengan bahasa dia kata, La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Tiada ada Tuhan melainkan aku. Itu Allah Ta'ala puji dia sendiri. Dan puji qadim bagi hadis, puji Allah Ta'ala akan benda baru. Seperti Allah Ta'ala pujikan Nabi Daud dan Nabi Ayub dalam Quran. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, bahawasanya hamba yang bersangat tak bertaubat. Hamba yang paling baik sekali ialah hamba yang bersangat tak bertaubat pada Allah. Setiap kali yang berlaku dosa, dia taubat pada Allah. Dia mengayuhah pada Allah. Dan ada juga sebut katalah hadis Nabi, khairu ummati allazi asa'u istaghfaru. Allazi iza asa'u istaghfaru wa iza istabshiru wa iza ahsanu istabsharu gitu. Atau kama qala, sebaik-baik umat aku, mana umat aku yang paling baik sekali ialah umat yang apabila mengerjakan kejahatan, apabila dia selalu membuat perkara yang jahat, selalu istighfaru, nas yang mengucap istighfarlah oleh mereka. Berlaku kejahatan, selalu dia mengucap istighfar. Dan wa iza ahsanu, dan apabila membuat baiklah oleh mereka itu umat tadi, umat aku, apabila lah dia buat baik, istabshiru, nasa gembiralah oleh mereka dan serenaklah oleh mereka. Mereka wasa serenuk, mereka wasa mujo, wasa gembira benar-benar apabila mereka membuat baik. Wa iza qasaru, dan apa, wa iza safaru, dan apabila musafirlah oleh mereka itu ummati ni, umat aku musafir, qasaru, saya dia qasar, mereka itu akan sembahyang. Kalau yang musafir akan musafir yang panjang lah, dia qasar akan sembahyang.
Ni sebaik-baik umatku. Itulah Allah Ta'ala memujikan dalam Quran, puji dua orang Nabi. Satunya memujikan Nabi Daud, yang kedua memujikan Nabi Ayub. Dengan bahasa Allah firman, ni'mal abdu innahu awwab. Itu puji qadim bagi hadis. Dan puji hadis bagi qadim, puji memuji benda baharu akan Allah Ta'ala. Seperti kita pujikan Allah selepas pada kita makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Atau kita pujikan Allah selepas pada kita bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Banyaklah jalan kita puji ke Allah Ta'ala. Kita boleh nikmat, kita puji Alhamdulillah. Itu bermaknanya memuji benda baharu akan Allah SWT. Berpanggil puji hadis bagi qadim. Dan yang terakhirnya ialah puji hadis bagi hadis. Puji benda baharu ke benda baharu. Puji Mama akan Allah, puji Abdullah ke Muhammad, puji Abdul Qadir, puji tu, puji ni, puji makhluk sama makhluk. Tu Mekyah, puji Mekyah, Mekjah cuma Mekjah. Tu. Nah, perempuan puji sama perempuan, laki sama laki-laki. Maka semua puji tu segala puji bagi Allah Ta'ala. Tertentulah ia bagi Allah, mustahaklah ia bagi Allah. Zahir kita puji kepada orang, kita puji sama-sama kita, hakikat puji pada Allah. Siapa dia ke Allah? Tuhan yang menjadikan ia Allah, atau Tuhan yang menjadikan ia Tuhan akan jin dan manusia. Allah ni Tuhan. Apa Tuhan? Tumpuan dan tumpanan. Yang menjadikan ia Allah akan jin dan manusia. Tuhan, orang beriman takut. Kalau hantu, orang munafik takut. Tak sama tu. Kalau kita baca Tuhan, orang takut juga. Tapi siapa takut? Orang beriman. Orang mukmin takut Tuhan. Kalau kita baca akas, baca balik, hantu. Hantu pun orang takut juga. Boleh tak bangun tidur ke atas pondok, tak tunggu kecingnya lah, dah suci atas pondok pukul ni dah ni. Bukan hantu. Rasa nak kecing tengah malam, nak turun takut. Duk pondok pun molek selalu dah, buai selok tikar selalu bau. Hantu ke panggil. Tu dia. Nah, tapi Tuhan ni mana apa? Tumpuan dan tumpanan. Yang menjadi ia Allah akan jin dan manusia. Pasal apakah? Kerana apakah Allah Ta'ala menjadi jin dan manusia ni? Supaya mengerjakan mereka itu, jin dan manusia, akan ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak menjadilah oleh aku akan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan kecuali supaya ibadat mereka itu akan aku. Itu Allah Ta'ala hikmat jadikan jin dan manusia supaya mengerja mereka itu ibadat. Maka adakah dalam hal kita nak jadi manusia tak ibadat kepada Allah, mencedera ke Allah Ta'ala? Tak. Tidak ada cedera bagi Allah. Kerana ibadat tu boleh kat kita, bukan boleh kat Allah. Kewajipan di atas kita, bukan wajipan atas Allah. Tu. Kalau gitu Allah Ta'ala jadi jin manusia hikmat, bukan tujuan. Supaya mengerja ibadat, akan mengerja mereka akan ibadat. Ini hikmat Allah Ta'ala jadikan hamba, menjadikan jin manusia, bukan tujuan. Jangan kita cakap tujuan apa Allah Ta'ala jadikan kita supaya ibadat saja. Jangan kata tujuan. Karena Allah Ta'ala membuat dan menjadikan sesuatu tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Lepas tu cakap apa kita? Hikmat, bijaksana Allah Ta'ala. Tujuan kita tanam pokok, kita nak makan buah pokok, nak tanam pokok durian, pokok longkong, kita nak makan buah dia. Itu hikmah, itu tujuan. Tujuan kita tanam pokok durian. Nah, kita buat kebun, kita nak makan buah, nak jual buah tu.
Tiba-tibanya apabila datang musim panas, boleh kita berteduh bawah pokok kayu tu. Boleh kita berteduh bawah pokok durian, pokok longkong. Maka itu dikatakan hikmat. Maka hikmat ni dalam daripada tujuan lagi. Lebih dalam pada tujuan. Tujuan je tanam pokok durian untuk nak buah. Nak jual, nak makan ke ikutlah. Nah, tu. Lepas tu tiba-tiba tak boleh makan, tak berbuah. Ada tak kurang? Mesti ada kekurangan. Macam mana kekurangan dia? Itu mestilah kita ambil parang, ambil bajak, ambil apa, tebang, potong, taruh apa dah. Tak gitu ke? Tu. Membawa pada kita ni cedera. Kurang pangkat kita. Moga orang lain tanam dapat buah semua, tapi kita tanam tak buah, tapi kuranglah kita. Begitu juga kalaulah tujuan Allah Ta'ala menjadikan jin manusia ibadat pada Allah, tiba-tiba jin dan manusia tak ibadat pada Allah, membawa pada Allah tu ada kekurangan. Kalau tu ulama dia tak pakai tujuan bagi Allah, tujuan ni kita saja. Adapun di Allah hikmah. Maka hikmah ni kalimah yang tinggi daripada tujuan lagi. Bijaksana Allah Ta'ala. Tu menjadikan jin manusia dah bijaksana dia. Hikmah mengerja mereka itu jin manusia akan ibadat. Maka tak akan jadi ibadat kalau tidak kenakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat ni pangkat yang kedua dah. Sebab tu liya'budun dengan makna liya'rifun. Liya'budun dalam Quran tu dengan makna liya'rifun, supaya kena mereka itu akan daku. Apabila kena Allah baru jadilah ibadat. Kalau tak kena Allah tak jadi ibadat. Allah dia cakap hak yang maksud dah. Allah ni dia firman dalam Quran ni, tiap perkara yang dia cakap dalam tu dia kata tu perkara tu yang sudah sampai, tak ada nak kira mula-mula ni. Tengok semayang, dia cakap aqimus solah, diri oleh kamu ke semayang. Diri semayang, pas nak diri macam mana tak ada ajar, tak ada bagi tahu takbir, tak bagi tahu rokok, tak ada bagi tahu. Maka semua ni perlu kau dah belajar. Maka aqimus solah yang Allah Ta'ala kehendak kat situ ialah aqimu diri semayang zahir dan batin. Zahir pun semayang, hati kita pun semayang juga. Itu makna aqimus solah yang Allah Ta'ala kehendak. Adapun kalaulah kita semayang zahir saja tapi hati kita tak semayang, maka tak sampai lagi kepada firman Allah Ta'ala aqimus solah. Macam ni Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ni tidak perkara hak yang menjadi hak yang tu yang sudah dapat. Mengerjakan mereka akan ibadat. Maka tak akan jadi ibadat kalau tak kena Allah. Tak akan jadi ibadat kalau tak kena Allah. Diri kita kena Allah itulah barulah jadi ibadat. Tidur kita ibadat, jalan kita ibadat, makan kita ibadat, cakap kita ibadat. Dengan sebab apa? Sebab kita kena Allah. Tapi apabila lah kita tak kenal Allah Ta'ala, makan kita tak ada ibadat. Karena kita makan untuk untuk memuaskan nafsu sahaja. Kita makan, kita berjalan, kita apa, jadi sia-sia semua. Pasal apa? Pasal kita tak kenalkan Allah. Lagi yang sangat mengetahui ya Allah akan yang tersembunyi di dalam dada. Allah Ta'ala sangat-sangat tahu, sangat-sangat mengetahui akan perkara yang tersembunyi, akan perkara yang tersembunyi, yang tersusuk di dalam dada. Apa saja dalam dada kita yang kita bercakap hari-hari nak apa semua Allah Ta'ala tahu. Dan segala mata yang khianat, mata kita khianat apa-apa Allah Ta'ala tahu. Macam mana mata dia khianat? Kita duduk berjalan betul-betul ni tak? Tiba-tiba ada perempuan selisih dengan kita, selisih jalan. Maka kita ni jeling kat dia. Tengok. Tu khianat mata. Itu khianat mata kita.
Nampak betul jalan, tapi mata ni hadap ke tepi ni. Tu khianat mata. Lebih lagi orang duk mandi tepi jalan. Nah, orang duk mandi tepi jalan telanjang pula. Tu kah. Nampak je betul tu, tapi mata tu. Tu lepas belah tengok. Tu khianat mata. Siapa tahu tu kamu khianat macam tu, Allah Taala tahu. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Taala tahu khianat mata-mata kamu. Kamu nampak yang berjalan betul, tapi hakikat mata pun hitam kat tepi ni. Hitam kat tepi, tengok pandang orang kat tepi, tengok. Kadang-kadang tengok. Dia tengok nak marah pun ada. Nah, dia tengok cari rahsia pun ada. Tengok ke tepi. Dia cari rahsia. Nampak jalan betul, tapi mata ni keling kat tepi. Itu khianat mata. Allah Ta'ala mengetahui. Nak tusuk tak boleh. Tusuklah ke mana kali pun tak boleh. Dengan manusia, sama-sama manusia kita tusuk boleh. Nah, kita sembunyi boleh. Kita mana tu kita dengan Allah Ta'ala ni, dengan manusia ni kita sembunyi. Kita duduk seorang boleh, manusia tak tahu. Kita duduk dalam pondok seorang, dia buat apa, manusia tak tahu. Pas manusia nak pergi tengok itu tak boleh pula, cari rahsia orang. Nak pergi tengok anak dia buat gapo ni. Tak boleh juga je tu. Cari rahsia orang tak boleh juga. Punuh hati kita ni. Hati kita kena jaga. Kadang-kadang duk jalan duk atas pondok, kita duk buah pondok. Pondok dia duk kocok. Kocok pondok ni. Nak pergi kena tengok, tak boleh juga. Apa kali duk berzikir kuat dia ni. Allah gitu kali. Pondok duk kocok bang. Tu mana tu kita kena jaga hati kita. Jaga hati lah besar sekali. Besar sekali jaga hati. Maka hati kita ni lah sangat-sangat tak boleh jaga. Sebab itulah musannif dia cakap ulama sangat mengetahui akan perkara yang tersembunyi di dalam dada kamu. Kamu nak sembunyi macam mana pun Allah Ta'ala tahu. Dan segala mata yang kamu khianat tu pun Allah Ta'ala tahu. Tak payah mu khianat. Nampak yang kamu jalan betul, tapi mata mu sedang cari rahsia orang. Tu. Dan lagi akan bertanya, ya Allah, daripada pendengar. Kamu pendengar, ni sifat pendengar kamu ni. Manusia, seorang laki-laki, perempuan, masa hidup dah dunia itu mendengar apa? Aku jadikan telinga kamu untuk dengarkan perkara yang baik. Aku jadikan dunia kamu untuk dengarkan Al-Quran. Tapi apa kamu gunakan telinga kamu? Mu dengar apa? Dengar muzik, dengar lagu mengorak. Macam-macam lah dengar tu. Mendengar apa tu? Allah Ta'ala akan tanya. Adakah telinga yang aku bagi kepadamu pernah mendengar ke orang mengajar? Adakah mendengar ke orang pun baca Quran? Adakah mendengar? Dia akan tanya. Dan perlihat, Allah Ta'ala akan tanya juga, perlihatan kamu, aku bagi kat kamu butir mata 2 butir. 2 biji butir mata ni, 2 biji mata aku bagi kat kamu. Adakah menggunakan mata kamu kepada jalan ibadat, kepada jalan baik? Adakah kamu tengok benda baik? Kamu tak tengok benda baik ke? Dia tanya tu. Inna sam'a wal basara. Dan satu lagi, dan hati, akal fikiran kita fikir apa ke setiap hari. Dia akan tanya. Dan lain daripada pendengar dan pelihat dan hati. Bertanya pada hari kiamat, bukan hari dunia ni. Dunia ni sedap lah, buat apa-apa pun orang tak paksa. Tapi akhirat Allah tak tanya. Aku bagi pendengar kamu, bagi telinga kamu, mengguna untuk apa? Aku bagi pelihatanmu, aku bagikan biji mata kamu, mau buat untuk apa? Aku bagi hati, akal fikiran kamu, kamu fikir apa? Sebab tu kita guna akal fikiran ni. Fikiran kamu ni guna kepada jalan belajar ilmu. Barulah ada harga. Guna kepada jalan yang baik. Jalan yang baik, jangan jalan yang tak baik. Jalan tak baik kita tak payah fikir.
fikir nak mengorak, fikir nak beramak, nah, ayat tengok pengarah yang mikir. Habislah. Manusia ni kalau dia mikir baik, dia fikir sebelum dia cakap, dia fikir, maka jadi baiklah cakapan dia. Sebelum dia lihat, sebelum dia dengar, dia fikir, maka jadi baik semua. Tapi manusia yang dia cakap tidak bermikir, cakap dulu waktu mikir, sesalah belakang. Itu manusia. Dan selawat dan salam. Selawat dan salam, apa selawat? Yakni rahmat Allah yang disertakan dengan besar. Dan salam yakni kesejahteraan Allah daripada segala kekurangan. Adalah keduanya selawat dan salam bagi Nabi. Bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Bagi Nabi yang dibangkitkan jadi Rasul. Bagi Nabi yang dibangkitkan jadi Rasul kepada sekalian alam. Pasal apa? Kerana rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada mengutuslah oleh kami akan engkau hai Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Kalau Nabi kita tak ada macam umat dulu-dulu nah, orang yang nak buat deraka pada Allah ni macam sekarang ni, Allah Ta'ala balik bombing lah. Macam Nabi Lut, deraka so ya. Kalau Nabi Lut satu saja ya deraka, bukan masalah apa, so Allah Ta'ala lipat bombing. Kau Samud, kau Ad, mereka mendustakan Nabi, tak terima seruan Nabi. Allah Ta'ala jerkoh, datangkan ribut, angin putar beliung, ambil takkan hati letak kat luar. Kau Ad ni dia orang gagah. Tengok pokok tama dia cabut sebelah tangan dia ya. Pokok tama. Supaya kita cabut, kita cabut pokok mucuk tu ya. Kau Ad gagah. Maka Allah Ta'ala hantar Nabi mari seru kat dia. Hantar Nabi Hud mari seru kat dia. Nah, buat gitu gini. Dia tak terima seruan hak Rasul. Bakit bahawa pula Allah Ta'ala hantar ribuk mari. Hantar ribuk. Ribuk ni mana atas angin putar beliung. Dia kata aku boleh tahan ribuk ni. Aku nak tahan sendiri. Ribuk dekat mana nak tahan. Nah, lalu tu apabila ribuk dah nak datang, dia tanam kaki dia. Tanam sekat ni, kat lutut. Tanam kaki sekat lutut, dia tahan ribuk tu. Tapi Allah Ta'ala hantarkan angin yang putar beliung, angin pusing. Angin pusing masuk dalam mulut dia, bawa keluar hati dalam perut tu, waktu buat keluar. Tak buka angin bahasa boleh tahan dengan tubuh tu tak. Mari dengar angin pusing, wow masuk dia ni. Ambil hati jatuh duduk kat dalam perut ni, bawa keluar duduk kat luar. Itu umat-umat dulu. Itu maka zaman kita sekarang. Masa kita sekarang ni, deraka ni lebih teruk pada umat dulu lagi. Banyak Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala wala taqrabu zina, jangan zina. Maka zina ada sekenat tepat. Ada sekenat tepat di mana pun ada zina. Puas dalam hotel, masuklah hutang pula. Habis hutang, pantai pula. Habis pula zina. Nah, tapi disebut rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekian alam. Allah Ta'ala tak seksa umat Nabi kita atas dunia ni, dia seksa di akhirat nanti. Ditangguh dengan sebab rahmat Nabi kita ni. Lalu tu kata musannif, adalah kedua-dua selawat dan salam bagi Nabi yang dibangkitkan Nabi jadi Rasul kepada sekalian alam. Pasal apa? Kerana rahmat. Dibangkit Rasul tu kerana apa? Kerana rahmat. Kerana buat baik Allah. Allah Ta'ala bangkit Nabi buat baik Allah. Umat dulu apabila kena najis kat tubuh, kena potong, tak boleh basuh. Kena najis kat tubuh badan ni, kalau kena sikit-sikit, kena potong, kena buat tubik, nak basuh tak boleh. Kalau kena banyak,
kena kerak, potong tangan dah. Kena kaki potong kaki. Tapi datang pada Nabi kita kena najis sikit-sikit, kena najis tahiyat tak apa, boleh basuh dengan air. Itu rahmat Allah SWT. Dah banyak mana manusia sekarang ni deraka pada dia. Dah, dia masih rahmat lagi lah. Dia datang COVID tu pun kita rasa habis lah. Habis ramuk lagi. Kena COVID. COVID kena. Semua orang takut COVID. COVID ni duit. Datang COVID, duit pun datang. Ha tu. Hingga masjid tutup masjid. Tu COVID ya. Nah, masjid tutup tapi bank buka. Ni pelik manusia ni. Ukar masalah dengan akal. Dia tak ukar dengan agama. Allah Ta'ala datang COVID supaya orang tu datang masjid ramai-ramai. Masjid kata tutup masjid, buka bank. Bank buka boleh, tapi masjid tak boleh buka. Kerana penyakit ada dalam masjid. Habis cara kita. Ni ukaran dia tu. Ukaran dia tu tak betul dengan kehendak Allah dan Rasul. Nah, tu. Kita tilik penyakit COVID adalah bala. Kita. Nah, adapun orang waliullah, orang kekasih Allah, dia tilik COVID ni bukan bala, yang rahmat pada Allah. Rahmat kat mana? Kerana orang yang mati dengan sebab COVID, Allah Ta'ala akan lepas seksa dia dalam kubur. Dia tak akan kena soal dalam kubur. Allah Ta'ala tahu di atas diri seorang orang Islam tu. Macam ni. Aku ni tidak ada. Aku nak apa dosa jalan mana mu ni? Pasal aku kasih kat mu ni. Aku kasih kat mu. Mu suka buat, kamu buat tu, buat ni. Suka buat tu. Aku nak apa dosa mu ni? Kau jalan mana? Kalau apa dosa mu jalan biasa gini, tak habis dosa mu. Gini aku punya penyakit COVID dia mu. COVID kat dia kan? Mati sebab COVID panggil. Maka dia dosa dia tu. Nah, Allah Ta'ala ampun. Lagi pula masuk dalam kubur tidak ada soal. Muka nakir tak ada. Banyak kalangan sahabat-sahabat. Nah, dalam sahabat selepas Nabi kita meninggal, ada seorang sahabat tu nama Amr bin As, kalau tak silap. Kalau silap tak kena dah. Nah, pada masa dia jadi pemerintah. Nah, pada masa dia jadi pemerintah, ada setengah sahabat minta, ya Allah, biarlah kena datang aku dan keluarga aku tengah pada nyakit COVID, nyakit taun. Aku nak juga habuan nyakit taun. Dia minta macam tu Pasal apa? Pasal dia tahu kelebihan dia. Orang kena penyakit taun dapat mati syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Dunia tidak ada harga. Orang takut. Siapa nak tanah dia pun nak pakai habis pakaian dah. Tapi akhirat tinggi pangkat dia. Itu hikmah Allah Ta'ala buat. Tapi kita tak sapa dengan sahabat ni. Siapa tak minta kena ni? Tak ada lah ni kan. Semua minta jauh belakang. Pasal kita tak sapa tangga dia. Ni dia tu. Yang bersabda ya Nabi. Yang bersabda ya Nabi, bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilai ya Allah, yakni akan sebagai tilik rahmat. Tiada menilai ya Allah, yakni akan sebagai tilik rahmat. Bukan tiada menilai sini. Allah Ta'ala tak tilik. Allah Ta'ala tak lihat kita ni. Rupa kita Allah Ta'ala tak nampak. Bukan gitu. Allah Ta'ala tak tilik. Mana tidak tilik akan sebagai tilik rahmat. Bahkan tilik merka. Bahkan tilik merka. Tak tilik rahmat kepada rupa kamu. Rupa paras kamu ni Allah Ta'ala tak tilik. Kamu nak hidup mancung ke? Kamu nak tubuh tinggi lepas ke? Boleh naiknya? Ataupun kamu ni tubuh putih ataupun hitam ataupun macam mana sekalipun, rupa paras kamu Allah Ta'ala tak tilik rahmat. Dan tetapi menilik ya Allah kepada segala hati kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tilik, akan suruh tilik rahmat kepada rupa-rupa paras kamu. Kamu nak jangok, kamu cantik lah. Cantikkan kamu Allah Ta'ala tak lihat. Wala ila ahsabikum, keturunan bangsa kamu pun Allah Ta'ala tak lihat. Kamu keturunan tok guru ke? Kamu keturunan tok imam ke? Kamu keturunan presiden ke? Kamu keturunan apa saja, itu tidak ada tilikan rahmat di sisi Allah. Wala ila amwalikum, dan tidak tilik juga rahmat kepada harta-harta kamu. Kamu ada rumah besar, kamu ada kereta 10 biji, 10 buah harta kereta kamu. Kamu ada kebun tu, ada tanah tu, ada tanah ni, ada pitih banyak, ada emas banyak. Allah Ta'ala tak tilik rahmat kat situ. Akan tapi walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, dan akan tetapi menilai dah ya Allah akan kamu ni kepada hati-hati kamu. Macam manakah hati kita dengan Allah? Macam manakah wa a'malikum, amalan-amalan kita dengan Allah? Kehidupan kita hari-hari, adakah kita ibadat pada Allah? Adakah kita istighfar pada Allah? Adakah kita zikir pada Allah? Amalan kita, hati kita, adakah kita jaga dengan Allah? Itulah yang Allah Ta'ala tilik di atas hari kita hari-hari. Dia tak tilik harta kita. Kamu nak duduk rumah kecil besar, tidak ada harga di sisi Allah. Rumah kita kalau tilik dengan sahabat-sahabat, kita ni kaya dah ni. Sahabat dia susah-susah sungguh tak ada makan. Nak makan tak ada. Seminggu dapur tidak berasak. Tidak ada masakan dapur dia. Nah, makbak tak ada. Kita disesak-desak pun makan 2 kali sehari. Kalau tidak 2 kali sehari itu cerah. Pagi, petang, pagi, petang. Itu orang kita kata miskin-miskin. Tapi sahabat miskin dia tidak ada apa-apa. Itu dia. Itu dia. Tarbiyah Rasulullah macam tu juga. Bukan sahabat, Rasulullah pun tak ada makanan. Ada seorang sahabat yang mengadu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ammo tak ada masak dapur ammo 2 minggu. 2 minggu dapur masak ammo ni tidak berasak. Tidak berasak-asak dia kata, tidak masak. Maka batulah ammo hai Rasulullah. Ammo 2 minggu dah. Ammo gata batu perut Rasulullah ni. Dia ambil batu gata perut, dia akak baju. Biarkan Rasulullah tengok. Ammo ya Rasulullah, ammo ada batu pun kamu lapar Rasulullah. Rasulullah tak ada kata apa-apa kepada seorang sahabat dia tu. Tapi Rasulullah akak baju dia tu. Akak baju dia, tengok batu ada 2 biji. Sahabat tengok perut Rasulullah. Masya Allah, aku sebiji ya. Aku sebutir tu ke batu. 2 minggu aku tak ada makan, sebutir dah. Rasulullah 2, bermakna Rasulullah sebulan tak ada makan. Tu sebab tu dia tak tilik situ. Dia tilik hati kamu dan amalan-amalan kamu. Itu yang Allah Ta'ala tilik. Tilik apa? Tilik rahmat. Bukan kata orang ni dapat kekayaan, dapat ada kereta, dapat rumah besar, dapat tanah, dapat apa, Allah Ta'ala buat baik dia. Dah, jangan. Itu salah faham tu. Kalau ada hartawan di atas dunia tapi tidak belanja pada jalan agama, maka itu akan jadi seksa kita di akhirat nanti. Ya Allah Ta'ala suka harta kepada kita ni, harta mana? Harta yang kita guna dia untuk jembatan dan untuk akhirat. Jadi jambatan akhirat apa? Jadi titi bagi akhirat. Harta tu dipujikan oleh syarak. Tapi di semata-mata kita hipung ke harta biarkan jadi banyak supaya dapat kemegah pada orang, itu pun salah dah. Ni tunjuk kemegahan orang, tunjuk kekayaan orang tu pun tak nak dalam Islam. Kita baru beli kereta masalah. Kereta baru. Maka kita ambil gambar. Ambil gambar, kita sharekan dalam apa? Dalam Facebook. Sebarkan dalam Facebook. Kata aku baru beli kereta baru hari ni. Harga sekian.
Kereta macam tu, sekarang. Kita tunjuk ke orang tu, Islam tak nak dah macam tu. Kerana apa? Kerana mentuguhkan hati orang lain. Orang yang tak dapat beli kereta macam kita tu. Kita dah okey, alhamdulillah boleh naik kereta ni. Tapi dari segi kita masuk dalam Facebook tu, mencuba pada orang, membuat orang tu sakit hati. Dosa tak pasal kita. Dosa apa? Ni hati kita ni salah dengan Allah Taala. Tu yang kata Islam ni dia jaga semua. Bukan jaga diri, jaga semua orang keliling dengan dia. Itu masalah kereta. Makanan pun sama. Nah, kita makan apa hari ni? Makan tom yam lah, makan tom yam. Makan tom yam. Makan sup, makan ikan kakak, ikan siakak. Buat apa? Buat steam. Siakak buat steam, kita masuk dalam Facebook. Kita sebarkan. Sebarkan biar tengok, oh ni hari ni aku makan sedap, makan selesa aku hari ni. Maka tu pun tak payahlah kita bagi sebaran dalam Facebook. Kenapa? Kerana makanan tu apabila lah orang fakir miskin lihat, orang fakir miskin tengok, dia rasa tunggah hati dia, rasa kecil hati dia. Oh, aku bila boleh makan macam ni. Apabila jadi begitu, makanan kita tidak ada keberkatan. Apabila makanan tidak ada keberkatan, kita makan payah nak buat amal ibadat. Ingat baik tu. Nah, kita tengok di Yaman. Kalau beli barang ni kat kedai-kedai pasar malam, di kedai-kedai tu, dia masukkan dalam plastik yang hitam. Dia tak masuk dalam plastik yang putih jernih, dia tak masuk. Dia masukkan barang yang kita beli tu, dia masuk dalam plastik hitam. Supaya apa? Supaya orang miskin tak lihat apa yang kita beli. Semua dalam pasar gitu. Dalam pasar malam gitulah. Kita pergi beli tomato, pergi beli kacang, beli apa tu, dia masuk plastik hitam. Kita bawa tu, tak tahu apa benda duduk dalam. Oh, tempat kita sekelai, sengaja betul tempat kita ni. Molek beli daging. Oh, tu kah. Dia boleh nak cocok bibik gitu. Aku beli daging 2 kilo hari ni. Beli daging lembu 2 kilo. Itu mau apa? Sedang moleknya, sedangnya orang penjual tu nak masuk dalam plastik. Tak payah. Cocok dia, nak bawa dia. Tu hak kita bang. Nah, itulah. Lalu sahabat ingat baik, Allah Taala tak tilik rupa paras kita, dia tilik kepada hati-hati kita. Dan atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Dan atas sekalian warga-warga Nabi, ni Allah pada kata atas tu. Bagi Nabi, atas pada bagi Nabi. Dan selawat dan salam adalah keduanya, selawat dan salam atas sekalian keluarga-warga Nabi. Maka keluarga Nabi ada 3 martabat. Keluarga bab puji, keluarga bab nasab, dan keluarga bab doa. Bab puji ialah kullu mukminin taqiyyin. Tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa. Itu keluarga Nabi pada bab puji. Dan martabat yang kedua, kullu mu'tisubah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu keluarga pada bab nasab, bab keturunan. Dan ketiga, keluarga pada bab doa, iaitu kullu mukminin walau asiyan. Semua orang mukmin walau berdosa sekalipun. Semua orang mukmin walaupun orang berdosa sekalipun. Kerana orang berdosa itulah terlebih perlu dan lebih berhajat kepada doa. Itu keluarga Nabi tu. Nah, dan sahabatnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi mana orang yang menyertai dengan Nabi serta beriman dengan Nabi walaupun satu lahzah. Orang yang menyertai dengan Nabi dalam dunia serta beriman dengan Nabi. Serta beriman dengan Nabi walaupun satu lahzah, satu dakikah, satu gerakan jam. Kau data ya. Apabila ia beranak, Nabi kita mati. Itu bernama sahabat juga. Apa tu? Sahabat beriman macam mana? Beriman mengikutkan bakar dia, mengikut keturunan dia. Keturunan dia beriman, dia pun iman juga. Walaupun dia tak kenal Nabi, tapi dia dapat berserta masa dengan Nabi. Itu panggil sahabat juga.
Sekarang sahabat dan dengan keluarga dan sahabat mana? Sifat pada sahabat yang bersihkan mereka itu sahabat. Yang bersihkan mereka itu sahabat akan segala hati mereka itu sahabat. Membersih daripada sifat kecelaan oleh syarak. Sifat kecelaan mana sifat yang dicelakan dia oleh syarak. Sifat yang dicelakan oleh syarak mana tu? Apabila kita ada sifat itu, syarak cemburu, syarak marah, syarak murka. Siapa dia syarak? Syarak dengan makna syari'. Syari' hakiki Allah, syari' majazi ialah Nabi kita. Maka cakapan kita cakap dengan syarak. Syarak dengan makna syari'. Syara'un bimakna syari'in. Syarak dengan makna syari'. Siapa dia syari'? Orang yang menghantarkan hukum syarak, hukum syariat. Siapa dia? Syari' hakiki Allah, syari' majazi ialah Nabi kita. Maka dalam sahabat ni dapat mereka bersih daripada sifat kecelaan, sifat dendam, al-hikdu, sifat hikdu, sifat marah ke orang dengan tidak ada sebab, sifat dengki, sifat tomok, sifat kasih dunia, sifat panjang angan-angan. Maka semua tu tidak ada pada sahabat-sahabat. Nabi tarbiyah bijaklah. Tarbiyah Rasulullah hingga mereka habis sifat kecelaan. Mereka tidak nak masyhur. Mereka buat satu perkara tidak ria. Mereka buat apa-apa saja ada ikhlas. Maka begitu juga kalaulah kita tanam ikhlas dalam hati kita ni, kita dapat tanam ikhlaslah hati kita, semua perkara yang kita buat dapat pahala. Dapat pahala apabila kita tanam ikhlas dalam hati. Tapi apabila ikhlas tidak ada dalam hati kita, maka ketika itulah dosa datang bersama kita. Dan menghiasi mereka itu sahabat akan hati dengan perangai yang baik. Dan menghiasi mereka itu sahabat akan hati, akan segala hati dia menghiasi dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Dia menghiasi tok tang. Menghiasi ni mana tok tang, sifat biar jadi baik. Kita hiasi badan saja. Badan kita kalau kasut kiwi gosok, kalau baju kita gosok, nak pergi kerja esok ni masuk gosok. Manakah pisah asal jadi lendik betul gitu. Tapi hati kita adakah kita hiasi? Adakah kita hiasi, mencantikkan hati? Tapi sahabat menghias mereka itu sahabat akan hati dengan perangai yang baik, akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Akhlak yang lama marah ke orang. Akhlak yang lama marah ke orang. Itu akhlak yang baik. Jangan akhlak yang cepat marah. Jangan cepat marah. Jangan cepat merka. Akhlak berlemah lembut, cakapan pun berhalus. Ada akhlak yang baik. Dan sifat kepujian. Ni Allah pada kata perangai yang baik, menghiasi dengan sifat kepujian oleh syarak. Itulah sahabat. Amma ba'du, adapun kemudian pada itu, kemudian pada mengucap bismillahirrahmanirrahim dan segala puji dan selawat dan salam. Adapun kemudian daripada itu, yakni daripada mengucap bismillahirrahmanirrahim dan segala puji dan selawat dan salam, maka ini sebuah kitab, maka aku hendak berkata. Siapa dia aku? Ialah musannif. Ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati. Asal tasawuf ni banyak pendapatan. Kata setengah tasawuf daripada suf. Suf ni makna berbulu.
Suf ni mana berbulu. Mana dia pakai baju ni berbulu-bulu. Tidak cantik. Kalau baju dah gosok cantik, dia ambil toko-toko pakai. Ada suf, tasawuf, tafsir mana? Suf, bulu. Ada juga tasawuf bermakna daripada as-safa. Safa ke apa? Bersih. Bersih zahir dan bersih batin. Bersih luar dan bersih dalam. Maka kitab yang kecil ini pada permulaan ilmu tasawuf, hamba himpunkan dia kan sebuah kitab yang kecil ni kerana peringatan bagi hamba sendiri, yakni Syekh Qadir Al-Mandili. Hamba sini yakni musannif. Hamba sini yakni musannif. Syekh Qadir Al-Mandili. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar semacam kita ni, saudara-saudara yang baru belajar, nak tahu permulaan tasawuf nak mula di mana? Mula dia kan di hati. Mula tasawuf ni di hati, ilmu hati. Ilmu tasawuf ilmu membaikikan hati. Apabila hati kita terbaiki, maka zahir kita pun dapat baiki. Dan hati cantik, zahir pun cantik. Tu. Dan hamba namakan akan dia akan sebuah kitab yang kecil dengan penawar bagi hati, ubat bagi hati. Hal keadaan penawar bagi hati ni adalah ia pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya barang. Menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripada barang dan dihiasi dengan barang ni akan segala hati. Dalam kitab ni perkara yang wajib dibersihkan daripadanya dan perkara hak yang dihiasi, atau pada kata dibersih, barang yang wajib dihiasi dengan barang ni akan segala hati. Tu dalam kitab dia dah macam ni dah. Dan hamba sebut di dalamnya, dalam sebuah kitab yang kecil ni, akan satu pendahuluan dan 3 kitab lagi akan datang. Satu pendahuluan dan 3 kitab lagi akan datang lah sebut. Tu dan 3 kitab pendahuluan duduk muka 4. Lepas tu dan 3 kitab. Kitab pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Tu kitab pertama. Lepas tu lagi pulaknya tengah-tengah tak 2 kitab 3. Tu dalam kitab dia ni. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan, hamba mintakan, pohon ni dikatakan kita beradab dengan Allah. Beradab kita dengan Allah, kita cakap pohon. Mana diri kita minta orang atas dikatakan pohon. Kita kata minta, tapi makna minta lah. Kita pohonkan, hamba mintakan. Tu bahasa bagi. Kalau kita minta orang atas dikatakan pohon, memohon. Dan akan Allah Ta'ala je hamba pohonkan, hamba memohonkan bahawa memberi manfaat ya Allah dengan ini kitab bagi hamba sendiri, yakni bagi musannif, bagi pengarang ni, dan bagi sekalian pembacanya, pembaca kitab ini. Dan sama juga dapat bermanfaat orang yang membacakan kitab ini. Dan bahawa menjadikan ia ya Allah akan ini kitab, ikhlas bersih hati semata-mata menuntut keredaan Allah, bukan nak ke nama, bukan nak ke masyhur, bukan nak ke piti, bukan nak ke nama, bukan apa-apa saja pun. Bahkan dia mengarangkan kitab ini, dia nak ikhlas hati dia semata-mata nak keredaan Allah. Pasal apa? Pasal apa dia minta begitu? Kerana bahawasanya ini ilat pada kata pohon. Pasal apa akan Allah Ta'ala ya hamba pohonkan? Pasal apa? Kerana bahawasanya ya Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala sangat kuasa, memang kuasa tiap sesuatu. Suatu sini, suatu yang mungkin, yang berlawanan. Satu mungkin, yang ada lawan.
Adapun perkara yang wajib itu dah ada. Ada dan pula perkara mustahil benar tak ada. Maka setiap suatu daripada perkara yang mungkin. Bagi mungkin mutaqabilat. Mungkin mutaqabil, mana mungkin dia ada lawan. Seperti putih hitam, panjang pendek, besar kecil. Apabila Allah Ta'ala buat besar, kecil tak ada. Apabila Allah Ta'ala buat pendek, panjang tak ada. Apabila Allah Ta'ala buat hitam, putih tak ada. Tu mana katanya mungkin dia mutaqabilat. Bukan tidak suatu sini masuk serumur tu. Ada sifat kuasa Allah Ta'ala, dia tak ta'alluq, tak khijakan kepada benda wajib. Benda wajib Allah Ta'ala tak bertugas. Sifat kuasa Tuhan tak ta'alluq. Kerana apa? Kerana benda wajib sudah ada. Seperti zat Allah dan sifat Allah. Dan pula sifat kudrat Allah tidak ta'alluq, tidak bergantung, tidak bertugas kepada benda mustahil. Benda mustahil dia tu tak akan bertugas juga. Pasal apa? Kerana benda mustahil benda tak ada. Benda mustahil tu benda tak ada. Kalau gitu Allah Ta'ala amat kuasa akan perkara-perkara yang mungkin mutaqabilat. Kalau yang jadikan suatu benda tu jadi kecil, maka besar tak ada. Tu dia lah. Lalu tu lah dia selalu memohonkan pada Allah Subhanahu Taala memberi manfaat. Begitu juga kita dalam hal kita belajar ilmu, lazimlah berdoa pada Allah. Nabi kita berdoa tak ada berhenti. Dia kekasih Allah, Habibullah dia. Kita gelaran tak ada di sisi Allah. Nah, nak kata kita waliullah dah. Nak kata kita Habibullah pun tak. Nabi kita Habibullah, kekasih Allah, tapi dia sentiasa berdoa pada Allah. Apatah kita lari kita ni mesti berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak hadap gapo dunia kita minta pada Allah. Nak akhirat minta pada Allah, nak ilmu minta pada Allah. Jangan putus minta pada Allah. Kerana Allah sentiasa suka kepada orang minta pada dia. Manusia kalau banyak minta, dia banyak marah. Itu sifat manusia. Dia mau minta lama. Dia dah minta, manusia marah. Minyak sikit bawang stay cok style. Tak boleh takir kat tunggu. Nah, itu manusia. Tapi Allah tak. Dia marah kepada mereka yang tak pernah minta. Allah Ta'ala suka pada orang yang minta. Nah, siapa dia banyak minta, Allah Ta'ala kasih kepada orang tu. Kerana yang pegang orang tak minta ni orang takabur. Orang takabur dia tak minta pada Allah. Lepas tu minta tu kita tengok lah. Takkan lepas kita bergalah nak minta. Nah, tengah duk bergalah, tengah takak ikan. Nah, tengah duk menyaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah, lepas mayang kita minta. Nah, lepas belajar kita minta. Tu. Ni, maka datang satu golongan baru ni tak boleh minta lepas mayang. Masuk mengakar. Habis ya. Minta doa lepas mayang ni masuk mengakar. Habis dah lah. Mengaji apalah tu demo. Kau tanya, mengaji macam mana pula? Minta lepas mayang masuk neraka. Minta lepas mayang masuk neraka. Habis neraka je bos dia. Nampak sungguh lah. Allah Ta'ala suruh minta. Dia kata minta lepas mayang masuk neraka. Tu habis cara. Habis yang menghimpun pengarang ni, yang menghimpun pengarang Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesiyu Al-Mandiliyu. Maka terkenal dengan Syekh Qadir Al-Mandili. Terkenal dia ni Syekh Qadir Al-Mandili. Dia ni seorang ulama yang belajar, yang mengajar kat Makkahul Mukarramah. Kuwaidan talabatul ilmi asy-syarif bil haramil makkih. Kuwaidan ni mana dia ni orang yang selalu khidmat. Orang selalu khidmat kepada penuntut-penuntut ilmu yang syarif, yang mulia. Nah, Qaidam ni dah atas razan beri tasghir. Fu'ailun, Kuwaidamun. Fu'ailun, Kuwaidam. Mana khodam yang lekeh, khodam yang henu bagi penuntut-penuntut ilmu yang syarif. Ini tawaduk dia ni.
Pada hati masa tu tidak ada orang lah yang lawan dia tu. Dia dengan bijak di sebuah ilmu baik bijak benar. Syekh Qadir Al-Mandili. Makkatul Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rajab. Dipatut kitab di bulan Rajab pula kita mulai. Makkah Mukarramah dia karang kitab ni di Makkatul Mukarramah, dia menghimpun di Makkatul Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rajab. Hari ni tepat ni tanggal apa ni? Hari ni 7 1 2 3 4 5 hari ni. 5 Rajab di sinilah, Malaysia tak tahu. Tahun 1307. 1307 sekarang 1441. Banyak puluh tahun dah kitab dia ni. Banyak puluh tahun dah kitab dia ni. 370. 70 belakang duduk situ. Letak situ puluh. Sama 307. 370. 78 pula tak itu. Orang dia buat macam tu tulis. Tahun 1378 Hijrah. Gitu dia. Lebih kurang kitab dia 70 tahun lebih lah. 70 tahun gitulah kitab dia ni. Dia tulis kat bawah tu jadi keliru kita ni. 307 ni memang banyak. Beratus tahun. Puluh di lapan belakang. Gitu pula oi. Tak apa tu kitab dalam barakah kitab ini. Siapa boleh belajar kitab ni, hati dia boleh terbaiki lah. Apa saja yang Allah Ta'ala nak. Kita tengok dalam hadis dia, Allah Ta'ala jadi orang dalam dunia dua orang. Satu mukmin, maka mukmin ditafsir dengan alimun, orang alim. Yang kedua jahilun, orang jahil. Patut orang mukmin macam mana? Jangan kamu menyakiti orang mukmin, yakni orang alim. Yang kedua, jangan kamu berdoli ke orang jahil. Tu. Orang jahil nak kata macam mana, katalah kat kita. Tapi kita sebagai orang belajar, orang mengaji, orang belajar ilmu, tak payah kita buat balah dengan dia. Tu tak payah kita tak balah dengan dia. Biarlah dia kata apa-apa, kita ingat dia jahilun. Buat kira jahil siapa kita. Jahil sini banyak orang mengiktirafkan kita penawar bagi hati ni. Tak ada sebutlah hadis lah, bid'ah lah. Banyak tu. Habis jaga dulu. Ingat baik tu. Habis pendahuluan. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا